الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين من المسلمين والمسلمات أحياء منهم على حضرة الدين شيخنا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى حضرة تاج العارفين سيد الشيخ بهاء الدين الشبندي وعلى حضرة وجاهة الإسلام الغزالي وعلى حضرة الشيخ أبو حسن الشاذلي وعلى حضرة مشايخ الكرام أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والنصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita pada kitab Haqaiq At-Tasawuf, pada memahami ilmu tarekat dan tasawuf. Moga-moga kita boleh beramal ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kitab Kuning muka surat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Mujahadah dan penyucian jiwa. Mujahadah ni mana? Bersusah payah. Jihad tu maksud dia cakap Melayu, bersusah payah. Mana Tuhan suruh kita mendekatkan diri kepada dia. Jadi nak mendekatkan diri kepada dia memang susah payah. Tapi itu syarat Tuhan. Siapa nak cari redha aku, siapa nak dekat diri dengan aku, siapa nak menyelamatkan diri dia daripada azab neraka, dia kena bersusah payah. Nak bangun malam, nak pergi menuntut ilmu, nak bersemayang, puasa, zakat, haji, akhlak mulia. Jadi semua benda ni kena bersusah payah. Itu namanya mujahadah. Itu nama dia cakap Arab, mujahadah, jihad. Dan penyucian jiwa, nak suci jiwa pun bukan mudah. Tak ada ubat. Tak ada satu syarikat ubat tradisional ke, herba ke, Chinese medicine ke, drug medicine ke, homopati ke, alopati ke, tak ada yang mengeluarkan ubat boleh bersihkan jiwa. Daripada apa? Ria, ujuk, sum'ah, tak khusyuk semayang, gila dunia, takut bini. Tak ada ubat. Kalau ada ubat, tak payah belajar tasawuf dah. Tak payah tua-tua. Makan ubat, jadi sabar. Makan ubat, jadi berani. Bini 4 terus. Tak ada. Tak ada ubat. Dia kena proses dalaman. Kena menyucikan jiwa. Jadi menyucikan jiwa ni, majority manusia tak minat. Majority manusia tak minat. Dia tak suka cuci jiwa. Dia nak hidup ikut suka dia. Free and easy. Born to be free. Jadi dia tak minat. Nak semayang-semayang ke, nak terikat dengan peraturan. Tak mau. Pada pembahasan tentang arti penting ilmu tasawuf, Sayyid Syekh Abdul Qadir Isa telah menguraikan bahawa jiwa memiliki sifat-sifat busuk, sifat-sifat tak elok dan akhlak-akhlak yang buruk. Dan hukum untuk menghilangkan semua itu dalam perspektif ahli fiqh adalah fardu ain. Wajib setiap individu bersihkan jiwa. Wajib setiap orang menyucikan jiwa dia pada akhlak buruk.
sifat-sifat yang tak elok. Sifat-sifat jiwa yang rendah itu tidak mungkin dapat dihilangkan hanya dengan angan-angan, tak boleh. Benda ni tak boleh dengan angan-angan. Nak jadi baik, berangan-angan lah satu hari aku akan jadi baik, tak boleh. Atau hanya dengan mempelajari hukum penyuciannya. Belajar kitab itu, baca kitab ini, belajar sana, belajar sini. Atau hanya dengan membaca buku-buku yang membahas tentang akhlak dan tasawuf. Tetapi semua itu mesti diiringi dengan mujahadah, pensucian jiwa dan pengasingan nafsu yang liar. Jadi benda ni dia proses dia letih. Lepas dah kita belajar, nak kena beramal. Masa nak beramal itulah kena bermujahadah, berjihad melawan nafsu. Lepas itu nak bersihkan jiwa. Lepas itu nak istiqamah pula, supaya jiwa itu tetap pada kebenaran, pada jalan Allah. Lepas itu nak mengasingkan nafsu ni tadi, jangan mempengaruhi kita. Jadi benda ni sampai mati. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, mujahadah ni sampai mati. Walaupun kita telah mujahadah dan riadah, buat latihan kerohanian, semayang tahajud, berzikir, puasa sunat, kita jagalah serba-serbi. 7 anggota kita, mata tak tengok televisyen, tak tengok blue, tak tengok aurat perempuan, telinga tak dengar lagu, jaga semua. Tak makan syubhat, tak makan haram. Dah 70 tahun kita buat. Tapi Imam Ghazali kata, nafsu dan syaitan akan tetap menggoda sama juga seperti kita mula-mula mujahadah dulu. Dia never give up. Nafsu dengan syaitan ni, dia tak akan putus asa nak goda kita sampai kita mati. Sampai kita mati. Jadi sebab itu kita kena siap siaga. Sebab dia sentiasa ada dengan kita. Nafsu syaitan ni dia tak lari 24 jam. Dia tunggu kita lupa, leka, dia pun masuk. Itu yang bahaya. Jadi ubat dia paling menjarab, la ilaha illallah. Ubat dia paling menjarab, zikir la ilaha illallah. Nafsu itu bagaikan bayi. Apabila engkau membiarkannya, maka sampai menjadi dewasa dia akan tetap menyusu. Apabila engkau mengasingkannya, memisahkannya, maka dia akan terpisah. Jadi sebab itu nafsu ni memang kita sendirilah kena lawan dengan petunjuk-petunjuk para masyaikh. Dia tak boleh kita ikut. Sebab ikut nafsu ni kita akan lesu. Never ending story. Ada je benda tak kena dengan nafsu ni tadi. Penguraian ataupun definition tentang mujahadah. Dalam kitab Al-Mufrad fil Gharib Al-Quran, Syekh Raqib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, jihad dan mujahadah berarti mencurahkan segala kemampuan untuk melawan musuh. Jihad terbahagi ke dalam 3 macam. Iaitu berjuang melawan musuh yang nampak, berjuang melawan syaitan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Dia ada 3 kita kena hadapi dalam hidup kita ni. Ketiga macam jihad ini tersebut dalam firman Allah Ta'ala Suratul Hajj ayat 78, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan juga surah Taubah, dan berjihadlah kamu dengan harta dan diri kamu, jiwa kamu pada jalan Allah. Jadi nak lawan nafsu ni, dia kena pakai duit. Lepas itu dengan sampai mati dengan jiwa. Mana dia tak boleh kita angan-angan nanti dulu, sat lagi lah. Tak boleh. Tak menjadi. Dia walaupun kita dah ada ilmu, dia kena beramal. Dah beramal, kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, tu orang tak larat. Tak larat. Sebab apa? Tadilah pengaruh terlampau kuat. Zaman kita ni pengaruh terlampau kuat. Orang banyak buang masa sia-sia dengan smartphone. Habis masa je. Orang buang masa sia-sia di padang bola, di padang golf. Habis masa. Buang masa di shopping mall 4-5 jam. Habis masa. Jadi akhirnya mati. Apa buat balik akhirat? Tak ada. Yang macam malam ni tahlil, adalah warisnya. Hantar nama ke masjid. Tak ada waris, tak ada. Siapa nak zikir untuk dia? Betul tak? Jadi sebab itu benda ni kita kena get ready. Kena bersiap sedia untuk mati ni. Dan dalam sabda Rasulullah SAW, jihadu ahwa'akum kama tujahiduna a'da'akum. Berjihadlah kamu melawan hawa nafsu kamu sebagaimana jihad
sebagaimana kamu berjihad melawan musuh-musuh kamu. Yang dimaksudkan dengan berjuang melawan hawa nafsu adalah mengasingkannya, membawanya keluar dari keinginan-keinginannya yang buruk, yang tercela, dan memestikannya untuk melaksanakan syariat Allah, peraturan-peraturan Allah, baik perintah maupun larangan Allah. Memang tu benda ni memang kena masuk sekolah, dia kena belajar. Baca-baca buku tak jadi. Sebab ada dah orang cuba, gagal. Walaupun dia ulama besar, hafal Quran, hafal beribu-ribu hadis, tak boleh. Sebab benda ni mesti kena ada mentor, kena ada supervisor, kena ada coach, kena ada mursyid yang melatih dia. Tidak, tak boleh nak keluar. Kita sendiri nak lawan, tak terlawan. Tak terlawan. Jadi sebab itu Nabi suruh kita lawan nafsu ni tadi. Lawan nafsu. Dalil. Di segi akademiknya dia kena datangkan dalil. Dalil daripada ayat Quran dan hadis. Kalau tidak, manusia ni dia suka membangkang. Daripada dulu lagi manusia ni suka membangkang. Apa saja perintah Tuhan yang berlawan dengan nafsu dia, dia tak peduli. Dia kena tunaikan nafsu dia. Itu yang terjadi pada manusia. Dalilnya dalam suratul Ankabut. Dari Al-Quran, dan Allah kata apa? Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana diketahui, ayat ni ayat Makkiyah. Surah ni turun di Mekah. Jihad untuk melawan orang-orang kafir disyariatkan sewaktu di Madinah. Tapi ayat ni, surah Al-Ankabut ayat 69 ni, dia turun di Mekah. Nabi tak hijrah lagi. Nabi tak naik ke langit lagi. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan jihad di sini adalah jihad dalam arti berjuang melawan hawa nafsu. Sebab dia tak ada, orang Islam tak ada kekuatan lagi. Orang Islam masih sikit, tak ada kekuatan, tak ada tempat nak beramal ibadat, menyorok-nyorok, masih di Mekah. Jadi ayat ni dia kata melawan nafsu. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Jauzi berkata yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu. Imam Qurtubi berkata, sudai ulama dan lain-lainnya mengatakan bahawa ayat ini turun sebelum diwajibkannya jihad. Jadi ayat ini memang untuk kita berjihad melawan hawa nafsu. Sedangkan dalilnya dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Fadalah Ibn Ubaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Man jahada nafsahu fillah. Yang disebut mujahid, yang dikatakan orang yang berjihad itu adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada perintah Allah. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Tirmizi. Mana disebut jihad ni tadi? Nak melaksanakan titah perintah Allah. Itu yang susah tu. Sebab nak suruh nafsu kita ni tunduk patuh titah perintah Allah Ta'ala. Nak suruh dia sembahyang, nak suruh dia puasa. Memang bukan mudah. Kuat dia punya cabaran dia. Hukum mujahadah, apa hukum dia? Orang tanya, apa hukum kita mujahadah ni? Hukum mensucikan jiwa adalah fardu ain. Mana siapa tak membersihkan jiwanya, hukumnya berdosa. Dia buat tak tahu je. Kereta dia polish, motor dia polish, rumah dia cat baru lah. Semua benda dia basuh, baju dia pun dia basuh, berkilat-kilat, mengelap. Nah, tapi jiwanya dia tak sucikan. Hukumnya haram dan berdosa. Jangan buat main. Tapi orang mana ada orang buat tak tahu orang tak hati. Orang tak fikir pun. Tapi kalau kereta kotor, esok nak pergi kenuri ni, basuh kereta tu. Tapi hati kotor, orang tak tahu. Jadi sebab itu hukumnya fardu ain. Wajib ke atas setiap orang Islam yang akhir balik membersihkan jiwanya. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir huraikan sebelumnya, dan itu tidak dapat dilakukan, nak bersihkan jiwa ni tadi, kecuali dengan mujahadah. Oleh kerana itu, hukum mujahadah adalah juga fardu ain.
Mana mujahadah ni pun wajib setiap individu. Jadi hadis ni apa darjahnya? Hadis hasan dan sahih. Sementara Imam Baihaqi meriwayatkannya dari Fadlullah dengan tambahan yang disebut mujahid adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Dan yang disebut muhajir yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Jadi sebab itu kita kena hijrah lah. Kena melawan hawa nafsu. Kena keluar dari sifat jahat kepada sifat baik. Nak kena keluar daripada sifat jahat kepada sifat baik. Jadi sebab itu hukumnya fardu ain. Jadi siapa tak buat berdosa orang tu. Sayyid Syekh Abdul Ghani Nablusi An-Naqsyabandi Asy-Syadzali rahimahullah taala berkata, berjuang melawan hawa nafsu iaitu mujahadah termasuk kategori ibadah dan seseorang tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan ilmu. Dan hukum mujahadah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf. Jadi nak lawan nafsu ni kena ada ilmu. Sebab itu kita dah menuntut ilmu nak kena beramal. Nak beramal nak kena istiqamah. Jadi sebab itu benda ni ibadat. Contoh, kita berlapar. Kita tak makan. Kita berlapar. Kita makan satu hari 2 kali je. Lepas itu kita mujahadah bangun malam. Kita bangun. Pukul 2, pukul 3 kita duduk berzikir. Tidur balik. Dia ada latihan dia. Namanya riadah. Latihan kerohanian. Sebab nak membentuk jiwa ni bukan satu hari. Bukan boleh satu hari dia jadi baik. Tak boleh. Dia makan masa. Sifat-sifat bawaan pun dapat diubah. Tidak diragukan lagi bahawa sifat-sifat jiwa yang kurang baik dapat diubah dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dapat diganti. Jadi jangan ada orang kata aku dah tak boleh berubah dah, aku memang opini dah, tak boleh. Boleh berubah. Boleh berubah. Kalau beruk pun boleh ajar panjat nyok, takkan orang tak boleh tak? Beruk mana ada hantar kat sekolah beruk training center. Bayar RM60, itu hari 50 lah, ni naik dah RM60. Pandai panjat nyok. Nyok tua. Nyok tua. Nyok muda dia bawa turun. Nyok muda takut pecah dia bawa turun. Beruk pun reti kalau dia ajar. Ini kan manusia. Manusia ada akal kan. Jadi sebab itu benda ni sebenarnya boleh berubah. Sebab ada orang kata, dia kata aku dah tak berubah dah. Aku memang opini. Bahaya. Boleh berubah. Beritahu kat dia contoh beruk. Habis cerita. Walaupun beruk besar. Beruk tunggal. Taringnya pun keluar. Kita tangkap beruk tunggal ni. Gaji taring dia. InsyaAllah. Sebab itu Tok Kenali kata, ulama kena jadi beruk bengkeng. Kalau beruk bengkeng ni, beruk samsir orang semua takut. Tapi kalau ulama dah makan telur, beruk dah boleh kena urut kepala dia. Habis. Jadi beruk sarkis. Jadi Tok Kenali buat perumpamaan sangat bagus. Dia kata ulama kena jadi beruk bengkeng. Jadi bawa orang takut. Nampak tak? Tapi ulama tu pun dah makan telur. Habis. Jadi sebab itu bahaya benda ni. Kalau tidak, maka tidak ada faedahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dan tidak ada gunanya keberadaan para ulama, para mursyid dan orang-orang soleh yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila banyak di antara jenis burung dan binatang-binatang buas dapat dijinakkan dan diubah sifat-sifatnya, maka manusia yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna lebih utama lagi dalam menerima perubahan tersebut. Dia buat contoh jelas lah. Harimau sarkis, beruang sarkis, semua boleh berubah selepas dilatih. Gajah dilatih berubah, boleh dengar kata. Jadi manusia kenapa tak boleh berubah? Boleh. Kalau dilatih. Yang dimaksudkan dengan berjuang melawan hawa nafsu itu bukanlah mencabut habis akarnya, tetapi mengangkatnya dari yang buruk menjadi baik dan mengarahkan nafsu sesuai dengan kehendak dan redha Allah. Bukan maknanya buang nafsu tu, tak ada. Nafsu tu ada tapi tukar dia. Tukar dia. Kereta-kereta itu juga cat warna lain. Nafsu-nafsu itu juga ubah karakter dia. Daripada kedekut jadi pemurah. Daripada perongoi jadi penyabar. Ubah ya.
Bukan tak boleh ubah, boleh Sampai bila nak samsing? Semua tak kena belakang, saya nak bertumbuk ya. Sampai bila? Dah. Jadi kita kena berubah lah. Kena berubah. Jadi sebab itu dia suruh kita ni membuat perubahan. Sifat marah adalah tercela ketika seseorang marah untuk dirinya sendiri. Sementara jika dia marah kerana Allah, maka kemarahannya itu adalah sifat yang terpuji. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang marah apabila kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala dirosakkan atau hukum-hukum Allah diabaikan. Rasulullah pun marah. Semua orang marah kalau benda yang berlawan dengan hukum Allah. Akan tetapi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam disakiti dan dilukai pada peristiwa Taif, beliau tidak marah. Nabi tak marah. Sebab dia yang kena baling batu. Beliau malah memohon kepada Allah agar orang-orang yang menyakiti beliau diberi hidayah dan keampunan oleh Allah. Sebagaimana tersebut dalam doa beliau, ya Allah tunjukilah umatku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui aku ini Nabi. Tengok Nabi. Maknanya Rasulullah pergi menyeru orang Taif tu, orang baling batu. Orang baling batu. Luka kaki Nabi berdarah. Nampak tak? Jadi sebab itu kalau kita tengok kita nak ajak orang masuk Islam, orang tak baling batu kat kita lagi. Tapi kita pun tak buat kerja dakwah. Kenapa? Kita pun tak buat kerja dakwah. Kita tahu mari masjid je. Kita tak ada buat kerja dakwah. Ada kita dakwah orang. Orang kampung kita ni kita sedorkan. Ajak semayang, ajak menutup aurat. Kita pun tak buat. Takat hari Jumaat lah. Itu pun kalau dia datang semayang. Dia pun datang pukul 1 suku, apa cerita. Jadi sebab itu kalau kita tengok Rasulullah SAW mengajak orang pada jalan Allah. Dia kena baling batu. Lepas dia doa. Datang malaikat penjaga gunung nak hancur ke orang Taif. Nabi kata jangan. Anak cucunya akan beriman. Nampak? Sampai sekarang kita tengok anak cucu beriman. Tapi kesabaran tu. Begitu juga sifat sombong. Merupakan sifat yang tercela. Apabila seseorang Muslim melakukan sombong terhadap saudaranya sesama Muslim. Akan tetapi, apabila dia bersikap sombong terhadap orang-orang kafir yang berlaku angkuh, maka sifat sombongnya itu termasuk kategori sifat yang terpuji. Sebab kesombongannya itu berada di jalan Allah dan tidak melanggar peraturan syariat Allah. Demikianlah sebahagian besar sifat-sifat tercela dapat diubah dengan mujahadah dan dinaikkan menjadi sifat yang terpuji. Jadi sombong ni bukan tak boleh sombong, boleh. Nabi kata sombong dengan orang yang sombong ni satu sedekah. Kita kena sombong lah. Orang tu sombong, kita kena sombong. Orang itu merendahkan diri, kita lagi merendahkan diri. Itulah cara agama Allah ni tadi. Metod ataupun kaedah mujahadah. Peringkat awal dalam mujahadah adalah ketidakrelaan seseorang terhadap nafsunya sendiri. Ini peringkat awal. Kita memang kena lawan. Tak suka dengan perangai kita yang buruk. Dan keyakinannya bahawa sifat jiwa adalah seperti yang tersebut dalam Quran. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi kita kena kenal nafsu. Nafsu yang jahat ni, dia akan ajak kita buat jahat. Jadi buat jahat ni tadi banyak sebab. Dipengaruhi oleh dunia, dipengaruhi oleh manusia, kawan-kawan, dan dipengaruhi oleh syaitan. Dan dipengaruhi oleh nafsu. Jadi nafsu ni tadi, kalau dibiarkan bercampur dengan orang merepek, lambat laun dia akan merepek. Campur dengan orang ya-ya-oh, tak lambat laun dia pun ya-ya-oh. Campur orang tak semayang, lama-lama dia pun tak semayang. Campur kaki nombor, tak lama dia pun menurun. Jangan buat main. Dia percampuran ni penting. Jadi sebab itu bila kita nak berubah, mesti tukar kawan. Tanda-tanda orang dapat haji yang mabrur, dia balik daripada haji tu, dia tak bercampur dah dengan kaki merepek ni. Tu tanda haji mabrur. Tapi kalau haji mabrur, balik dia isap lagi besar. Smoke on the water. Itu haji mabrur. Haji Malboro. Jadi tak berubah. Perangainya tak berubah. Balik haji pun tak berubah. Tak jadi.
Itu kita kena faham masalah ini. Jadi nafsu, Allah dah sebut, dia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dia mesti mengetahui bahawa nafsu merupakan penghalang utama antara dirinya dan Allah Ta'ala. Nafsu ni penghalang utama. Dekat footnote tu dia kata, ada 4 penghalang antara seseorang dan Allah. Hawa nafsu, dunia, syaitan dan manusia. Hawa nafsu, dunia, syaitan, manusia. Yang menghalang kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Permusuhan hawa nafsu dan syaitan sangat jelas. Nafsu syaitan kita tahu. Sedangkan manusia memperhatikan pujian dan celaan mereka dapat merintangi perjalanan seorang salib menuju Tuhannya. Manusia ni pula menghasut kita, mengutuk kita, memuji kita. Jadi kalau kita layan, tak boleh beramal ibadat. Kalau dia tengok kita jadi tok lebay, berapa sangat berapa hari tu nak pergi semayang tu. Dia buat ngolok-ngolok je. Alah, aku kenal dia tu. Haji pun haji sangkut. Dia buat main. Sebab apa? Dia punya kawan lepak dah berkurangan. Orang dah datang masjid, nak beramal, nak jadi baik. Dia buat kutuk-kutuk. Nampak tak? Jadi benda ni kalau kita layan, tak boleh nak beramal ibadat. Sebab manusia memang apa itu. Memang sifatnya apa itu. Dan dunia, memerhatikan dunia dan menyibukkan hati dengan dunia dapat menjadi penghalang besar dari Allah. Ini memang betul. Kalau kita tengok dunia ni, dia never ending story. Lagi banyak duit, lagi nak. Mana cukup? Dapat projek 100 juta, nak 1 bilion. Dia takkan cukupnya. Ada satu kawan kontraktor begitu saya, dia dah dapat projek, dapatlah untung 5 juta. Orang offer pula projek 120 juta, masuk 5 juta modal, hancur hangus jadi bankruptcy. Sebab tamak. Sebab tamak. Jadi sebab itu dunia ni kalau kita mikir, kata orang Perak, never ending story. Takkan habis. Orang takkan puas hati. Nampak tak? Jadi sebab itu kita dah tahu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan atas dunia ni melainkan harta benda yang menipu. Buat rumah besar, tinggal mati. Beli kereta besar, tinggal mati. Nampak tak? Mana ada orang tanam dengan kereta? Maharaja Cina pun tanam dengan patung-patung kecil. Nampak tak? Terakota, mana ada orang tanam dengan kereta? Tak ada. Rumah pun anak jual sebab dia kata rumah bapak pesen lama dekat Paya Jaras tu. Pesen lama anak ke apa? Kita mati dia memesyuarat terus. Jual. Iya. Penat kita buat rumah harap. Anak kita pun balik, roh kita kan datang malam Jumaat. Tengok rumah, pasal apa orang lain dah duduk? Rupanya dah kena jual. Nampak tak? Jadi sebab itu kalau kita insaf dan kita sedar, inilah kehidupan dunia. Never ending story. Nampak tak? Orang tu lepas pergi semua dah mati, seorang-seorang mati. Nampak? Menteri mati, tak lama Perdana Menteri pula mati. Dia seorang-seorang ngikut, dia ambil seorang lu kawan dia. Kawan mesyuarat, dia ambil, lagi orang ni pula mati. Memang itu dunia. Faham tak? Dia takkan habis. Jadi sebab itu kita kena insaf. Jangan gila dunia. Itu je cerita dia. Kemudian dia kata, jadi bila kita sibuk memerhatikan dunia, maka hati dengannya dapat menjadi penghalang besar dari Allah. Ketika berada dalam keadaan miskin, seseorang memiliki macam-macam cita-cita yang dapat menjadikannya lupa kepada Allah. Miskin, dia kata, aku tak boleh datang sembahyang, aku duit tak ada. Siang aku kerja, malam aku kena buat Grab bro. Aku boleh bawa sampai pukul 10, okey lah. Balik tidur, esok kerja lagi. Jadi dia buat dua kerja. Jadi dia buat dua kerja, maka bila dia nak sembahyang tak sempat. Dia memang sibuk sebab dia buat dua kerja. Nampak tak? Jadi sebab itu kita kena ingat, dunia ni masa miskin, dia akan bagi alasan dia miskin. Bagi laluan pada azan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Syekh ni, masa miskin, orang tu akan berfikir, kalau aku kaya,
senang aku ibadat, boleh pergi umrah, boleh pergi haji, boleh bersedekah. Kata orang tak berduit ni tadi. Tak? Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Dalam dia jadi kaya pula, tiba-tiba dia jadi kaya. Tiba-tiba dia jadi kaya. Jadi kaya ni macam-macam Tuhan buat. Banyak benda yang tak diduga. Ya. Jadi bila dia jadi kaya pula, dia kata, dia sibuk memikirkan perhiasan dan keindahan dunia. Mula nak nukar kereta. Mula nak nukar kereta, mula nak tukar rumah baru, bini baru, ada baru belaka. Dia mula berfikir ke arah dunia pula, sibuk menguruskan saham-saham. Mula pula berjinak-jinak nak main kuda pula. Dia dah jadi merepek dah. Dulu masa tak ada duit, naik motor cabuk je, beramai-beramai. Datang juga masjid, ada juga muka dia. Tapi bila dah kaya, dia akan bercampur dengan orang di klub-klub, golf club, dengan orang-orang politik di lobi-lobi parlimen. Dia mula melobi projek-projek mega. Sebab apa? Dah ada duit. Lepas tu apa hujah dia kata? Nak merasa, Ustaz. Nak merasa. Orang pakai Harley Davidson, saya pun nak try lah sekali Harley Davidson. Jadi ini penyakit manusia. Masa tak ada duit, hari-hari subhanallah, subhanallah, baca Yasin, mayang ada. Tapi bila dah banyak duit, semayang pun payah. Dia dah mula mengasingkan diri dan sibuk dengan dunia dia. Ini kenyataan. Banyaklah orang begitu. Wali'auzubillah, minta Allah lindung kita. Bahaya. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala surah Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas kerana dia melihat dirinya serba cukup sempurna. Apabila seseorang melepaskan kecintaan hatinya terhadap dunia, maka itu tidak menjadi mudarat baginya. Sebagaimana kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qarasullah Sirhu, lepaskanlah dunia di dalam hatimu, lalu letakkanlah dunia di sakumu atau di tanganmu, sebab dia tidak akan membahayakanmu. Jadi sebab itu benda ni susah. Dia kata bukan tak boleh ada dunia, boleh, tapi jangan letak dalam hati. Jangan letak dalam hati. Sebab bila kita letaklah hati, mula kita jatuh cinta. Jadi kita susahlah nak berbuat baik. Jadi beratlah. Jadi berat. Jadi sebab itu kata Syekh Abdul Qadir ni, letak dunia tu dekat dalam kocik je. Jadi nafsu sekaligus penghubung paling utama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ketika nafsu selalu mengajak kepada kejahatan, maka dia tidak merasakan kenikmatan kecuali dengan maksiat dan pelanggaran. Masa nafsu tengah jahat tu, maksiat ni dia kata, lah, malam ni kita nak karaoke kat mana? Aku kata ada satu tempat bagus tu. Baru punya tempat dekat bawah. Itu banyak budak-budak Rusia. Dekat mana yuk? Park Royal Bukit Bintang. Ya, moh kita. Nampak tak? Jadi dia mula nak merepek. Nafsunya nak merepek. Nafsunya nak merepek. Jadi memang susah nafsu ni. Sebab apa? Dia seronok buat maksiat. Kalau datang masjid, lena. Baca Quran, lena. Kalau karaoke, cegor dia. Cerah biji mata. Nampak tak? Itu kata nafsu. Nafsu ni. Akan tetapi, setelah dilakukan mujahadah terhadap nafsu dan disucikan nafsu, maka dia akan menjadi redha dan tidak merasa senang kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita faham baik-baik, maknanya nafsu ni kita kena didik dia, kita kena asuh dia sampai dia berubah. Dan dia makan masa. Dia makan masa, bukan satu hari. Kita berhenti kat situ. And any question from the floor? Ada soalan? Boleh? Ada siapa tak puas hati? Nampak? Okey. Jadi kita dah tahu kita punya pengajian malam ni, dia baru ceritakan cara-cara kita nak lawan nafsu. Jadi bukan satu hari. Dia memakan masa sampai mati. Sampai kita dapat kemanisan menyebut nama Allah, kemanisan semayang. Jadi masa tu baru kita tahu bahawa nafsu kita ni dah tunduk kepada titah perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau tak dapat lazat lagi, belum lagi.
tak dapat lazat semayang tu terpaksa je. Belum lagi, dia belum tunduk. Mana nafsu tu dalam diri kita masih besar lagi. Kita kena test lah benda ni. Sebab nafsu ni kalau kita test dia baru kita tahu. Rupanya dia masih lagi gila dunia. Nafsu ni masih lagi suka kepada berpoya-poya. Dia tak suka dengan Allah Ta'ala. Jadi kita boleh buat test. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sayyidina Al-Fatihah lima ughliqa wa nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ila sallallahu sabiqa qadar. Allahumma taf'alna hikmah ya muqallib qulub sabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Khataballahu minkum. Jazakallahu.